Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Amma ba'd. Uh, saya perkenalkan diri saya, Dr. Muhammad Zuali bin Saiman daripada Academy of Contemporary Islamic Studies, ASIS, Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, Selangor, Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan atas kerja kajian saya di dalam the International Postgraduate Conference on Islamic Studies IPSIS, kerjasama di antara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Universiti Teknologi Mara, serta Universiti Islam Raden Intan Lampung. Tajuk kertas kerja kajian saya adalah konsep untung patut, reasonable profit, analisis berdasarkan pemikiran Al-Ghazali. Pendahuluan, Islam merupakan agama yang syumul, merangkumi semua aspek dalam kehidupan termasuklah dalam urus niaga, kewangan, ekonomi, muamalat, selain daripada hal-hal ibadah, rohanian, akhlak dan selainnya. Urus niaga merupakan aktiviti asas dalam kehidupan manusia kerana ia merujuk kepada manusia itu saling memerlukan di antara satu sama lain dalam memenuhi keperluan di antara satu sama lain. Al-Jarjawi menjelaskan bahawa urus niaga yang melibatkan aktiviti jual beli merupakan suatu tuntutan dan menjadi tanggungjawab pada tahap fardu kifayah, terutamanya pada barangan asasi kehidupan manusia. Kerana apa? Kerana dengan platform urus niaga tersebut, manusia di antara pihak yang terlibat penjual dan pembeli adalah bertujuan memenuhi keperluan diri dan masyarakat. Sehubungan itu, selagi mana urus niaga dijalankan dalam keadaan tersebut tidak bercanggah dengan syariat dan perundangan suatu tempat itu, maka asasnya urus niaga itu terserah kepada keredaan di antara kedua-dua pihak yang terlibat dalam akad urus niaga itu dengan memastikan soal etika akhlak yang mulia ditekankan, seperti mana akhlak jujur, amanah dan sopan santun. Maksud yang dikendaki dari konteks saling reda meredai, inilah bentuk keadilan kepada kedua-dua pihak, di mana Islam tidak menetapkan sebarang had keuntungan kerana ia terserah kepada kebijaksanaan dalam penawaran dan permintaan yang diizinkan berlakunya tawar-menawar di antara penjual dan juga pembeli tersebut. Dalam keadaan normal pasaran yang melibatkan persaingan yang sihat, kerajaan tidak diharuskan mencampuri urusan dengan meletakkan had siling ataupun penetapan harga, iaitulah yang dinamakan dalam bahasa Arab tas'ir. Kerana dalam keadaan pasaran yang sihat tersebut, persaingan yang sihat tersebut, sekiranya campur tangan kerajaan, maka akan menyebabkan salah satu pihak akan terjejas dari sudut kebajikan ataupun maslahat mereka. Namun dalam situasi yang boleh mendatangkan risiko dan mudarat umum, seperti wujudnya spekulasi harga oleh orang tengah yang monopoli sorok barang yang ihtikar dan bagi tujuan melonjakkan harga, kawalan stok makanan asasi di musim perayaan dan sebagainya, maka dalam keadaan tersebut norma pasaran tidak lagi dalam curve yang sihat, maka kerajaan harus campur tangan untuk mengelakkan risiko dan mudarat umum yang terjadi. Maka dalam keadaan ini, kerajaan boleh menetapkan had siling ataupun berlakunya penetapan harga dengan syarat apa yang dilakukan oleh kerajaan tadi itu mestilah menjamin dan terjamin kesejahteraan dan kebajikan di antara kedua-dua pihak yang terlibat. Dalam perbincangan mengenai penentuan harga bagi suatu tingkat keuntungan, kita akan dapat lihat antaranya pemikiran Al-Qaradawi bersifat lebih terbuka dengan maksud maksud tidak keuntungan tidaklah bersifat rigid atau terhad, sama ada beberapa harga ataupun peratusan. Malah tidak menjadi satu kesalahan sekiranya keuntungan yang dicapai itu 100%, malah lebih daripada itu selagi mana tiada unsur-unsur yang diharamkan. Dan ini berlaku di zaman Rasulullah SAW tersebut. Namun dari sudut pemikiran Al-Ghazali berbeza, di mana Al-Ghazali menegaskan bahawa tingkat keuntungan bagi suatu keuntungan adalah tidak dibenarkan lebih sepertiga dari modal atau norma kiraan antara tingkat 5% hingga 10% sahaja daripada harga jualan. Maka di sini kita boleh lihat ada ulama Islam yang berbeza pandangan pada penetapan sesuatu tingkat keuntungan dalam urus niaga yang dilakukan. Maka dari sudut satu pandangan, sebagaimana Al-Qaradawi menyatakan terbuka, selagi mana tidak ada unsur-unsur yang haram dalam keadaan norma pasaran yang sihat, maka dalam satu pandangan lagi dari sudut Al-Ghazali, beliau menegaskan 5 hingga 10% saja tingkat keuntungan daripada harga jualan tersebut. Sekiranya lebih, maka perkara tersebut adalah mesti dipulangkan semula.
Baik, di situlah kita akan lihat kenapa Al-Ghazali meletakkan tingkat keuntungan dari sudut pemikiran ekonomi yang beliau sebutkan itu, yang tunjukkan tersebut. Jadi Al-Ghazali menekankan bahawa para penjual atau pedagang mestilah mempermudahkan urusan perniagaan tersebut dan tidak menyusahkan pembeli atau pengguna dalam memenuhi keperluan mereka. Sekiranya berlaku kesulitan atau kerumitan yang mengakibatkan keperluan masyarakat, maka ia boleh termasuk dalam kategori zalim. Kerana keperluan masyarakat tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan berhajat, terdesak dan susah. Kezaliman dalam sosioekonomi terbagi pada dua kategori, sama ada bersifat umum kerana memudaratkan orang ramai seperti perbuatan ihtikar, yakni sorok barang bagi tujuan melonjakkan harta, ataupun bersifat khusus kerana memudaratkan orang tertentu saja seperti mana penipuan yang berlaku. Di seluruh pemikiran Al-Ghazali dalam sosioekonomi jelas menunjukkan bagaimana beliau sangat mementingkan soal kecukupan keperluan masyarakat di samping mendidik para penjual, pedagang, firma pengeluar dalam memikirkan juga soal keuntungan di akhirat kelak dalam keadaan mengejar keuntungan di dunia ini. Sebab itu pemikiran Al-Ghazali ini mempunyai signifikan kepada asas terhadap konsep untung patut atau yang dinamakan reasonable profit. Al-Ghazali menekankan bahawa para penjual atau pedagang mestilah mempermudah urusan niaga dan tidak menyusahkan. Maka ini yang dijelaskan kembalilah. Maksud dalam urus niaga selain daripada keuntungan yang nak dicapai, asas tujuan adalah nak memenuhi keperluan masyarakat. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sebagai metodologi kajian. Hasil dapatan diperolehi melalui kajian perpustakaan. Maklumat yang digunakan dalam proses untuk menganalisis dokumen diperolehi melalui kajian buku digital, tesis, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pemikiran Al-Ghazali dan dalam isu yang nak dikaji. Sumber daripada internet juga diambil jadikan rujukan, contohnya kajian artikel yang diperoleh melalui carian di Google Scholar, laman web authorities dan sebagainya bagi mendapatkan maklumat. Merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk menganalisis data, kaedah yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis dokumen dan kandungan melalui menganalisis konsep untung patut reasonable profit, pemikiran Al-Ghazali dalam sosioekonomi, perbandingan Al-Ghazali dengan tokoh-tokoh yang lain dalam konteks ekonomi dan sebagainya berdasarkan pendekatan deskriptif kemudian dibuat kesimpulan. Dapatan dan perbincangan yang pertama untuk patut membezakan prinsip ekonomi Islam dan konvensional. Kenapa? Kerana Islam asasnya tidak melarang peniaga, penjual, pedagang, firma, pengeluar iaitu nak mencapai had keuntungan maksimal selagi mana akad tadi itu berlaku dalam keadaan tidak ada perkara-perkara yang bercagah dengan syariat. Namun dalam masa yang sama, asas kepada urus niaga tadi itu balik kepada asas adalah nak memenuhi keperluan. Maka disitulah pengeluar, pedagang, penjual memikirkan tidak hanya pada soal keuntungan yang nak dicapai di dunia, tapi bagaimana mereka memenuhi keperluan individu, masyarakat, apatah lagi yang melibatkan kelompok kalangan orang-orang miskin tadi itu. Maka pedagang yang ada pemikiran untung patut tadi itu menunjukkan bahawasanya dia akan berfikir selain daripada keuntungan pada diri dia, maka bersifat kebajikan daripada orang ramai. Sebab kalau sudut ekonomi konvensional, mereka hanya memikirkan soal materialistik dan juga keuntungan maksimal tanpa ada batasan sekalipun perkara tadi itu menindas orang lain. Sebabkan itulah perbezaan di antara Islami ekonomi dan juga Islam konvensional ekonomi, iaitulah riba tidak diiktiraf dalam Islam sebagai satu keuntungan walaupun riba tadi itu berlakunya pertambahan ke atas modal modal. Tetapi dalam konvensional riba juga dianggap sebagai keuntungan kerana apa-apa pertambahan daripada modal itu dianggap sebagai keuntungan. Islam tidak. Apa-apa pertambahan yang bercanggah dengan syariat maka tidak dikira sebagai untung kerana ia telah bercanggah dengan prinsip kerana berlaku penindasan. Sedangkan ekonomi adalah soal memenuhi keperluan bantu-membantu di antara satu pihak dengan satu pihak yang lain tadi. Baik. Maka konsep untung patut merupakan tingkat keuntungan yang tidak hanya memikirkan soal keuntungan maksimum tapi wujud ketika penentuan harga tersebut nilai kebajikan yang memikirkan soal timbang rasa dalam memenuhi keperluan. Di sinilah Imam Ghazali kata selain daripada keuntungan pasar di dunia maka peniaga, pedagang, pengeluar firma pengeluar juga memikirkan soal keuntungan di akhirat. Selain daripada apa yang dijual maka dia pastikan kebolehmampuan ataupun mampu milik seseorang tadi itu dalam mendapatkan barang keperluan. Dan ini kita boleh lihat bagaimana sekiranya dalam situasi pasaran yang tidak normal, pihak kerajaan boleh masuk campur. Kerana apa? Kerana apabila terjejasnya keperluan masyarakat tadi itu sehingga bergantung, sehingga tidak dipenuhi, maka akan berlakulah masalah dalam kehidupan ekonomi dan juga sosial tadi itu.
Yang keduanya, itu selain daripada itu, untuk patut dicapai melalui mekanisme pasar yang adil dan sihat. Dalam nak memastikan bagaimana boleh capai untuk patut, mestilah kerajaan memastikan mekanisme pasar yang adil dan juga sihat. Kerana dalam situasi yang dalam keadaan yang tidak normal, maka di situ sudah berlaku masalah apabila campur tangan hanya untuk nak mengelakkan mudarat yang lebih besar sahaja. Kan? Sebagai itu Imam Ghazali juga mengatakan urus niaga akan mendapatkan keuntungan, namun beliau tidak setuju dengan konsep keuntungan maksimum sebagaimana pengamalan pihak kapitalisme. Tidak, peniaga kena fikir tidak hanya keuntungan di dunia, tetapi kena fikir juga keuntungan di akhirat tadi itu. Apa yang dimasukkan dengan keuntungan akhirat? Al-Ghazali mengatakan harga yang ditetapkan oleh penjual mungkin tidak digandakan daripada modal sehingga membebankan pengguna. Jadinya peluang tadi itu mampu milik. Yang keduanya, asas kepada usaha Islam adalah merealisasikan konsep ta'awun, bantu-membantu di antara satu sama lain. Saling memerlukan. Peniaga memerlukan wang untuk nak pelajaran diri, manakala pembeli atau pengguna memerlukan barangan untuk nak memenuhi keperluan yang berlaku. Ketiga, urus niaga yang mematuhi etika ekonomi, menerusi penerapan syariah dan berakhlak mulia. Maka tidak hanya soal keuntungan, maka dengan cara riba, dengan cara manipulasi, dengan cara peluang tak boleh. Maka itu tak akan dapat dicapai. Ya. Yang ketiga, untuk patut direalisasikan melalui teori keadilan harga. Harga jualan yang berpatutan mengikut teori dari pemikiran Al-Ghazali dalam sosial ekonomi sekitar 5 hingga 10% daripada harga barang tersebut. Sekiranya harga yang ditawarkan bersesuaian dan munasabah dengan mekanisme pasaran dan peraturan terpakai, maka teori keadilan harga akan dicapai. Namun jika harga ditetapkan dengan cara yang salah disebabkan pengaruh dari unsur politik dan hilangnya fahaman terhadap prinsip ekonomi Islam dengan menjadikan keuntungan masyarakat dalam matlamat usahanya, maka akan berlaku ketidakadilan harga tadi itu. Kerana apa? Kerana akan berlaku gandaan-gandaan sehinggalah sampai satu tahap maka tidak ada lagi mampu milik, tetapi itu yang berlaku mampu tengok sahaja. Akhir sekali keperluan masyarakat itu terjejas, menyebabkan kita panggil jurang kemiskinan semakin melebar, menyebabkan dari sudut kita panggil walaupun miskin berlakunya ke kategori miskin bandar dan sebagainya. Apa yang menariknya, Al-Ghazali menyatakan bahawa keuntungan dan norma pasaran biasa hendaklah sekitar 5 hingga 10% dari harga barang adalah menunjukkan beliau menggalakkan untuk mengurangkan margin keuntungan dengan lebih rendah. Walaupun bagi keuntungan yang lebih rendah, tapi hakikatnya ia akan meningkatkan jumlah jualan tersebut tadi itu. Bukanlah bermaksud bila mengurangkan margin keuntungan akan menjadi rugi, tetapi ia sebenarnya menjadi rahmat untuk semua keadilan harga tersebut. Kerana persaingan harga ini kita tahu dia akan semakin melonjak daripada satu masa ke satu masa. Namun dalam masa yang sama keuntungan tetap diperoleh luar firma. Maka baiknya dari sudut tadi itu kita mengurangkan margin keuntungan yang masih lagi untung, tapi soal kecukupan dan juga memenuhi keperluan di kalangan pengguna pembeli itu adalah yang dan juga uniknya daripada pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan petahap ataupun level margin keuntungan 5 hingga 10% daripada jualan tadi itu bukanlah bermaksud beliau menolak dari sudut keadilan dalam tawar-menawar, tetapi sebagai mendidik jiwa manusia agar lebih mementingkan soal akhirat. Itu yang lebih dilihat. Kerana masih lagi untung dan masih lagi kita panggil mendapat keuntungan. Maka apabila manusia tadi itu dikawal dalam keadaan kena memikirkan soal masyarakat umum yang lain, maka disitulah berlakunya tazkiyatun nafs. Maka menunjukkan Al-Ghazali dalam berbincang soal ekonomi juga ada menerapkan unsur tasawuf tadi itu. Baik. Dan yang terakhirnya untuk patut signifikan kepada konsep kesejahteraan sosial. Imam Ghazali mengatakan bahawa konsep fungsi kebajikan sosial adalah konsep merangkumi semua aktiviti manusia dan hubungan rapat antara manusia, individu dan masyarakat. Kerana asasnya iaitulah manusia ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, orang mementingkan kehidupan semata-mata. Yang kedua, orang yang mengutamakan akhirat daripada matlamat dunia adalah beruntung. Yang ketiga, orang yang selari dengan matlamat akhirat. Maksudnya keseimbangan dalam hal tersebut. Selain daripada competition, persaingan dalam melonjakkan ekonomi, dalam meraih keuntungan, pendapatan, meningkatkan pendapatan, maka dalam yang sama kita mahu juga dari sudut kita panggil masalah umum tadi itu terjaga. Sebab apa? Sebab asas kepada ekonomi ini yang pertamanya seseorang itu mestilah memenuhi keperluan hidup diri dia, nafkah diri dia. Kedua iaitulah untuk kesejahteraan keluarga, nafkah keluarga dia, dan yang ketiga adalah membantu orang lain. Sebab itu dalam Islam, rukun Islam juga sampai tahap adanya zakat. Kerana apa? Kerana pada kekayaan orang tadi itu mesti diagihkan kepada orang yang lain supaya rantai ekonomi tadi itu berlaku dalam keadaan yang sihat dan juga adil. Maka barulah kita panggil
daripada konsep ekonomi secara mikro akan membantu di peringkat makro negara yang akan datang. Okey. Dan kesimpulan dia, pemikiran Al-Ghazali dalam sesi ekonomi sangat menepati dengan konsep untung patok reasonable profit. Ini dibuktikan melalui respon dan komen Al-Ghazali perkara yang berkaitan al-falah, keuntungan di akhirat dalam konteks ekonomi. Iaitu memastikan keadilan pasaran yang sihat dari sebarang aktiviti menyeleweng dan mencanggah syariat serta peranan pihak penguasa menerusi institusi hizbah dan perbadan kawan selia bagi memastikan pasaran dalam keadaan sihat. Konsep untung patok reasonable profit merupakan konsep yang menekankan aspek keadilan dan kebajikan menerusi penawaran harga bagi memastikan permintaan dipenuhi. Apabila penawaran dan permintaan tidak seimbang, maka ia akan mengganggu pasaran yang sihat. Keuntungan dibenarkan dalam Islam, namun apabila keuntungan yang ingin dicapai itu mengganggu pasaran dan mendatang kesukaran kepada keperluan masyarakat semasa, maka perlunya peranan dan pantauan dari pihak berkuasa agar menyeimbangkan kembali agar mewujudkan kesejahteraan sosial menerusi keadaan harga dan keseimbangan ekonomi. Ini berdasarkan menurut pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.